Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Al-asahhu jawazut taklifi bil muhali mutlaqan. Pada pendapat yang asah, boleh taklif. Boleh Allah Ta'ala bebankan hamba, beri perintah, beri tanggungjawab kepada hamba, melibatkan perkara mustahil. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab Allah Ta'ala adalah hamba. Allah Ta'ala adalah Tuan. Allah Ta'ala adalah Tuan, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Ta'ala Tuan, zat yang maha perkasa, yang mana menundukkan segala hamba-hambanya. Allah adalah Rabb, Rabb adalah Rabb, wal abdu abdun. Ar-Rabbur Rabbun, wal abdu abdun. Rabb adalah Rabb, hamba adalah hamba. Kerana itu boleh saja. Boleh saja Allah Ta'ala beri taklif, beri bebanan, tugas, melibatkan perkara mustahil. Boleh saja. Mutlaqan, sama ada mustahil itu, mustahil ada 3 bentuk kan. Satu, mustahil dengan mana mumtani'un adatan wa aqlan. Mumtani'un, tak boleh berlaku. Adatan wa aqlan, pada adat dan pada akal. Pada kebiasaan tak berlaku, pada logik akal pun tak berlaku. Itu satu bentuk mustahil. Yang kedua, mustahil adatan sahaja. Mustahil pada adat sahaja. Kal mashi minaz zaman, seperti berjalan keluar daripada zaman. Boleh hantar duduk tahun 2020, hantar nak keluar pergi ke tahun 2000, 20 tahun ke belakang. Hantar nak keluar daripada zaman ini pergi ke zaman madhi. Bolehkah? Itu mustahil pada adatnya. Dan satu lagi bentuk mustahil ialah mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Contohnya apa? Contoh mustahil pada akal ni, kaimani man alimallahu annahu la yu'min. Berimannya orang yang Allah dah tahu dia tak akan beriman. Misalnya Abu Jahal, Allah dah tahu Abu Jahal ni tak akan beriman. Jadi pada akalnya mustahil Abu Jahal akan beriman, walaupun pada adatnya tidak mustahil. Itu 3 bentuk mustahil tu boleh Allah taklifkan. Boleh Allah Ta'ala taklif. Tapi ini cerita boleh. Boleh, yakni pada teorinya boleh berlaku. Kerana Allah itu qahir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Cerita pada dari segi teorinya boleh berlaku. Secara praktikalnya berlaku ke tidak? Tidak berlaku. Secara praktikalnya tidak berlaku. Berdasarkan ayat Quran kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak taklifkan seseorang melainkan ikut kemampuannya. Sebab tu pada praktikalinya tidak berlaku. Yang kata boleh ni pada teori saja. Pada teori, pada pandangan, pada dari sudut pandangnya boleh berlaku begitu kerana Allah adalah Tuan dan semua hamba Allah ni adalah hamba yang mana tidak memiliki, hamba ni dia tidak memiliki walaupun diri dia sendiri, harta yang dalam tangan dia pun dia tak miliki, diri dia pun dia tidak miliki. Jadi Tuan dia nak bebankan apa kepadanya, itu dari segi teorinya boleh, cuma tidak berlaku dari segi praktikal. Kerana Allah Ta'ala sendiri menafikan perkara itu. Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey? Jadi maksudnya kata apa? Al-asahu pendapat asah jawazut taklifi bil muhali mutlaqan. Boleh Allah Ta'ala taklifkan hamba melibatkan perkara mustahil mutlaqan dengan 3 jenis mustahil tadi. Mutlaqan maknanya apa? Melibatkan ketiga-tiga jenis mustahil. Contoh mustahil pada adat dan pada akal. Contohnya apa? Ialah al-jam' bainas sawadi wal bayad.
Cuba mengumpulkan antara putih dengan hitam. Cantum putih dengan hitam. Ini pada adatnya tak boleh ni. Secara adatnya kita kata mustahil. Hitam dengan putih kita nak kumpulkan kedua-duanya. Bolehkah? Tak bolehkah? Tak boleh? Tak boleh. Sebab bila kumpul, dia tak akan jadi hitam dan tak akan jadi putih. Dia akan jadi mungkin apa? Jadi kelabu ke apa. Bila dikumpulkan juga, dia tidak lagi hitam, tidak lagi putih. Dia sudah jadi kelabu. Jadi secara akal mustahil, dan pada adatnya pun kita tak tengok dalam seharian kita ni orang kumpulkan antara putih dengan hitam. Pada adatnya kita tak tengok, tak pernah jumpa. Walaupun manusia ni kegairahannya macam-macam, tapi kita tak akan jumpa tu orang yang mengumpulkan hitam dengan putih dalam keadaan hitam kekal hitam, putih kekal putih. Tak ada. Melainkan akan jadi kelabu. Itu contoh mustahil pada adat dan pada akal. Mustahil pada adat saja ni seperti al-mashyu minaz zaman, berjalan keluar dari zaman. Kita duduk tahun 2020, keluar ke zaman madhi, tahun 2000. Ataupun keluar ke zaman mustaqbal, zaman akan datang. Keluar ke zaman akan datang. Jadi berada pada tahun 2060 misalnya. Itu mustahil kan? Mustahil pada adatnya. Pada adatnya mustahil. Walaupun akal kata boleh kan. Sebab tu ada khayalan tu kan. Khayalan mencipta mesin merentasi zaman. Orang Jepun berkhayal, mereka buat watak Doraemon sebagainya tu kan. Kenapa mereka mengkhayalkan begitu? Keluar daripada zaman, boleh cipta mesin merentasi zaman, masuk dalam mesin tu pergi ke zaman Nabi Nuh misalnya. Masuk dalam mesin tu pergi ke zaman Dajjal misalnya. Sebab apa mereka boleh mengkhayalkan begitu? Kerana pada akalnya perkara itu tidak mustahil. Cuma pada adat je sahaja, pada adat saja tak boleh, mustahil. Yang ketiga, contoh mustahil pada akal, kita dah sebut tadi, berimannya Abu Jahal. Akal kata mustahil, walaupun pada adatnya boleh. Akal kita kata mustahil kerana dalam ilmu Allah, dia tak akan beriman. Dalam ilmu Allah, dia tak beriman. Manakan mungkin makhluk ni boleh bercanggah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Boleh lawan ilmu Allah. Itu tak mungkin pada akalnya. Dan kalau begitu, kenapa Nabi dihantar kan? Rasul dihantar juga kepada Abu Jahal dan dakwah dibuat supaya Abu Jahal beriman. Kerana pada adatnya boleh Abu Jahal beriman. Dari segi adatnya boleh saja. Kalau pada adatnya tak boleh, maka tak ada faedah lah penghantaran Rasul. Penghantaran Rasul kepada orang kafir ni jadi tak ada faedah lah. Penghantaran Rasul, penghantaran Nabi Musa kepada Fir'aun, penghantaran Nabi SAW kepada Abu Jahal dan sebagainya, jadi tidak ada faedah. Nubuah jadi sesuatu yang sia-sia jadinya. Boleh faham? Jadi tiga-tiga jenis mustahil itu boleh berlaku taklif. Tetapi dari segi wukuk tidak berlaku. Melainkan dalam mumtani akli. Dalam perkara yang mustahil pada akal sahaja ni, seperti beriman Abu Jahal, itu taklif macam tu berlaku. Taklif melibatkan perkara mustahil. Mustahil kategori mana? Mustahil kategori akal ni. Akal kata mustahil. Mana mustahil pada akal. Pada adatnya tidak mustahil. Yang ni berlaku taklif. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Fir'aun beriman. Bila Fir'aun tidak beriman, maka Allah Ta'ala menghukum Fir'aun. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab
Dengan sebab tak beriman, Firaun dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras. Sama juga Abu Jahal dan sebagainya tu. Mana taklif tu berlaku. Boleh faham? Taklif yang melibatkan mustahil aqli ni berlaku. Wa wuqu'uhu, dan berlakunya taklif bil muhal. Muhal kategori mana? Kategori mustahil aqli. Mustahil disebabkan ada kaitan ilmu Allah bahawa dia tidak berlaku. Boleh faham? Dan perkara ni, perkara berlakunya taklif bil muhal ini, perkara ni mufaqqatun. Mufaqqat. Jadi difaqatkan ia. Ada faqat kan? Maknanya antara tiga tu dia saja yang berlaku. Antara tiga tu yang wukuk hanya satu saja. Kalau dari segi jawas, tiga-tiganya jawas. Dari segi keharusan, dari segi teori, tiga-tiganya harus boleh berlaku. Dari segi teori. Tetapi dari segi wukuk, dari segi praktikali berlaku, antara tiga tu hanya satu saja. Sebab tu wukuk ni mufaqqatun. Wukuk ni difaqatkan ia. Faham tak mufaqqatun? Yufaqqatu bi faqat. Hadzal amru yufaqqatu bi faqat. Boleh faham? Ya, ada faqat kan tu? Ya. Macam mana Abdul Rahman? Boleh faham? Daniel, faham Daniel? Ya. Faham? Alhamdulillah. Itu maksud faqat tu. Maksud faqat tu antara tiga, hanya satu saja berlaku. Jadi al-amru mufaqqatun. Perkara itu mufaqqatun bi faqat. Difaqatkan dengan faqat. Kemudian seterusnya wajawazuhu bima lam yahsul syartuhu syar'iyyu, dan pendapat asal juga mengatakan harus berlaku taklif melibatkan perkara yang belum cukup syarat syar'inya. Syarat syar'inya tak cukup, tak ada. Boleh berlaku taklif. Seperti orang kafir, Allah Ta'ala suruh salah. Cukup tak syarat syar'i? Tak cukup. Sebab syarat salah adalah seseorang itu ada Islam. Syartu wujubis salah, syarat wajib salah ialah selain daripada dia akilun, dia berakal, dia tu balighun, dia tu apa lagi? Akilun balighun. Ya, ialah dia muslimun. Syaratnya mungkin Islam, barulah jadi wajib. Tetapi dalam hal ni, walaupun dia dah Islam, taklif tetap berlaku. Sebab tu Quran kata, ma salakakum, Allah kata kepada orang kafir kan di dalam neraka, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami tak semayang. Tak semayang tu menyebabkan mereka masuk neraka saqar. Maknanya ada taklif disebabkan tak semayang, walaupun tak cukup syarat syar'i. Maksud taklif di sini, taklif melibatkan ahkamul akhirah. Adapun ahkamud dunia, satu orang kerajaan, satu ulil amri muslim, hakim, al-hakimul muslim, pemerintah Islam, tak boleh nak paksa lah orang kafir. Tak boleh nak paksa orang kafir supaya salah lah, sebab mereka tidak ada tu syarat tu. Dan dari segi ahkamud dunia, tak boleh nak paksa salah. Kalau mereka tak salah, tak boleh al-hakimul muslim nak denda mereka, tak boleh. Kalau ikut orang tak salah ni ada denda kan. Di sisi Imam Ahmad, dendanya apa? Bunuh. Tak salah, bila dia suruh taubat, tak mau taubat juga, bunuh. Bunuh sebab apa? Riddatan, bunuh kerana dia dianggap murtad. Itu hukuman tak salah. Di sisi Imam Syafi'i pula, bunuh bukan riddatan tetapi haddan. Bunuh kerana had. Orang tak salah ni, yakni kalau dia Islam lah, al-hakimul muslim boleh paksa dia salah. Kalau tak mau salah juga, suruh dia bertaubat. Tak mau taubat juga, dia boleh dibunuh.
dibunuh haddan. Yuqtalu haddan 'inda al-Imam Syafi'i wa yuqtalu riddatan 'inda al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dibunuh kerana murtad di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Di sisi Imam Syafi'i yuqtalu haddan, dibunuh atas dasar had. Itu kalau Islam. Tapi kalau kafir, al-hakimul muslim tak boleh hendak denda. Dari segi ahkamud dunia. Habis tu di sini kata ada taklif, yakni dari segi ahkamul akhirah. Dari segi hukum akhirah ada taklifnya sehingga menyebabkan mereka ini diseksa di dalam neraka saqar. Wa jawazuhu, harus berlaku taklif bima lam yahsul syartuhu syar'iyyu, melibatkan perkara yang tak cukup ataupun tak ada syarat syar'inya, seperti kal kafir, seperti orang kafir, ditaklifkan bil furu' dengan perkara furu'. Kalau taklif perkara usul, memang jelas orang kafir mukallafun bil usul. Orang kafir disuruh beriman, kan, mukallafun bil usul. Sebab itulah para rasul dihantar kepada mereka. Dalam perkara usul, perkara akidah, beriman pada Allah dan sebagainya, ini jelas mereka mukallaf. Tapi dalam perkara furu' ini aimah ikhtilaf. Sama ada mukallaf tidak, pendapat asal kata mereka mukallaf juga. Dalam perkara furu', yakni solah misalnya, kalau tak salah mereka akan dihukum di akhirat, yakni. Kalau tak puasa, mereka akan dihukum, yakni di akhirat. Boleh faham? Itu maksud mukallafun bil furu'. Dan maksud mukallaf yakni min haitsu ahkamil akhirah, dari segi hukum akhirat. Okey, bukan sekadar jawaz, wa wuqu'uhu, bahkan berlaku pun. Bukan sekadar jawaz pada teori saja, bahkan pada praktikal berlaku pun, pada praktikal. Dengan dalil yang kita bagi tadi. Iaitu apa dia? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Boleh faham? Ya. Tak ada respon ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas'alatun. Boleh sikit lagi? Kau nak makan dah? Pukul 11.30 lebih dah ni, ya? Ya, siren dah bunyi. Siren mana dah runtuh habis dah. Semua kantin dah jadi padang jarak, padang terkukur. Nanti ada masa Rusli boleh ambil gambar, tunjuk kat dia orang. Semua dah jadi padang jarak, padang terkukur. Ya. Saya ingat sikit lagi, ya, insyaAllah. La taklifa illa bifi'lin. Taklif daripada Allah ni tidak berlaku melainkan melibatkan perbuatan. Bila kata taklif, dia mestilah melibatkan perbuatan. Contoh kalau kata sallu, semayang. Semayang itu perbuatan ke apa tu? Semayang itu perbuatan ke mengelamun ke apa? Semayang itu satu perbuatan. Dan dia bukan, ya, satu perbuatan. La taklifa illa bifi'lin. Dalam amar, taklif kalau berbentuk amar, tidak ada iskal bahawa sebab amar ni semuanya perbuatan. Al-ma'murat semua af'alun. Al-ma'murat, semua perintah adalah af'al. Yang jadi iskal pada manhiyat ni. Sebab manhiyat ni kena tak buat, kan, jangan buat. Di mana fi'ilnya? Adakah kaedah ni tak betul ni? La taklifa illa bifi'lin. Jawapannya kaedah betul. Sebab di dalam manhiyat dalam larangan ini, al-kafu tu satu fi'lun juga. Al-kafu mana tahan diri. Allah kata la taznu ataupun la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Maka menahan diri dari mendekati zina itu satu fi'lun. Fal mukallafu bihi fin nahyi al-kaffu. Maka perkara yang ditaklifkan di dalam perkara larangan ialah kaf. Tahan diri, kaf. Wal kafu fi'lun. Tahan diri itu satu perbuatan. Ay al-intihau fil asli. Al-kafu mana apa? Al-intiha, berhenti. Berhenti itu satu perbuatan. Wal asahu anna taklifa yata'allaqu bil fi'li qabla al-mubasharati ba'da dukhuli waqtihi ilzaman wa qablahu i'laman. Dan pendapat yang asal mengatakan taklif ni bersangkutan dengan perbuatan hamba. Bersangkutan dengan perbuatan hamba. Taklif Allah
Kan Allah Ta'ala beri taklif, beri tugasan bersangkutan dengan fi'il hamba. Bila tu? Qablal mubasyarah, sebelum hamba melakukan perbuatan itu. Kalau dah masuk waktu, dia punya ta'alluq tu ilzami. Kaitan tu dalam bentuk ilzam. Ilzam ada mesti kena buat. Bila dah masuk waktu. Contoh solat zuhur kan. Allah beri taklif kepada hamba supaya solat zuhur. Bila dah masuk waktu, hamba tak buat lagi ni. Qablal mubasyarah, hamba dah buat lagi zuhur. Tapi waktu dah masuk, ta'alluqnya ta'alluq ilzami. Ta'alluq dalam bentuk ilzam yang dia kena buat. Sebab dah masuk waktu. Wa qablahu i'laman. Sebelum masuk waktu, kaitan taklif Allah dengan perbuatan hamba sekadar i'lami, ta'alluq i'lami, kaitannya dalam bentuk memberitahu. Okey. Jadi sebelum masuk waktu, taklif tu dalam bentuk i'lam, memberitahu. Bila dah masuk waktu, dia jadi ilzam. Boleh faham? Wa annahu, dan bahawa taklif itu yastamiru berterusan halal mubasyarah, semasa hamba melakukan perbuatan itu. Zuhur kan, sebelum zuhur dah ada taklif. Tapi bila hamba Allahu Akbar semaya zuhur, dia baca Fatihah, qiyam, rokok sebagainya tu, sepanjang dia sembahyang zuhur, taklif itu masih berlanjutan. Yastamiru, masih ada taklif itu. Kalau tak, dia boleh berhenti lah. Kalau taklif dah tak ada, Allahu Akbar, berhenti, keluar daripada sembahyang. Mana ada gitu. Kan? Jadi, taklif itu berlanjutan halal mubasyarati, semasa dia sedang melakukan perbuatan itu. Dan ada pendapat sebaliknya tu, yang kata terputus kan, yanqati'u halaha tu. Itu sekadar perbahasan ilmiah je lah. Dari segi praktikalnya, dua-dua sepakat kata bahawa zuhur tadi hendalah diteruskan sampai ke sabada salam. Diteruskan sampai ke salam. Semua jelas? Ya. Sila respon. Jelas? Alhamdulillah. Okey, kita tutup dulu. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.